Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Yang pertamanya minta maaf banyak-banyak kerana setelah 2 hari tidak bersiaran, tidak bersama, dan pada malam ini alhamdulillah kita dapat menyambung kembali pembacaan kitab hikam kita, dan agak kelewatan sedikit kerana sekarang ini sudah mula kuliah-kuliah maghrib. Jadi kadang-kadang tadi bersama Ustaz ada sembahyang hajat, lepas daripada sembahyang isyak, jadi itulah agak lewat sedikitlah kita mengadakan bicara hikam ini, bicara ilmu kitab hikam ini, insya-Allah. Walau bagaimanapun kita cuba teruskan bicara ilmu ini, walaupun pengajian kuliah-kuliah maghrib sudah mula berjalan. Jadi apapun kita doakan agar semua para jamaah duduk dalam keadaan rahmat, kebaikan Allah Subhanahu, duduk dalam kebaikan Allah Taala, dan juga didoakan agar semua yang mendengar ini mendapat kebaikan di sisi Allah di mana saja antum berada, insya-Allah. Jadi pada malam ini, tanpa kita melengahkan lagi masa kita telah sampai pada muka surat yang ke-22. Muka surat yang ke-22 dalam bicara hikam kita. Baik. Siapa yang ada kitab hikam, kita boleh rujuk di sana. Yang hikam Jawi, hikam Rumi ni Ustaz pun tidak pasti muka surat berapa. Baik, kita tengok apa yang dikatakan dalam pembacaan kitab kita pada malam ini. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin. Liyunfi zu sa'atin min sa'atihi alwasiluna ilaihi wa man qadara alaihi wa man qudira alaihi rizquhu as-sa'iruna ilaihi. Maksud dia, hendaklah dibelanjakan orang yang mempunyai keluasan daripada keluasannya itu. Keluasan di sini yang dimaksudkan keluasan adalah keluasan ilmu. Keluasan ilmu dan juga keluasan makrifat kepada Allah Ta'ala. Dan boleh juga dikatakan keluasan ini juga keluasan harta. Bagi orang yang diberi harta, dia panggil keluasan harta lah. Tapi bagi orang yang diberi ilmu, dia dikira keluasan ilmu. Sama ada Allah memberi kamu harta, Allah memberi kamu ilmu, maka yang paling penting kamu membelanjakan pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan dibelanjakan orang yang mempunyai keluasan daripada keluasannya. Yakni hendaklah kamu belanjakan orang yang Allah memberi dia akan keluasan. Antara yang Allah Ta'ala beri keluasan itu adalah keluasan ilmu. Keluasan ilmu dengan arti kata mencapai ia akan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan dia ini adalah orang yang mengenali Allah. Dan dikatakan juga bahawa Allah Ta'ala telah mengurniakan kepada dia dipanggil ilmu laduni, iaitu ilmu yang dicampakkan oleh Allah di dalam hati seseorang yang bersih hatinya pada jalan Allah Ta'ala. Baik, maka hendaklah dibelanjakan orang yang mempunyai keluasan daripada keluasannya, dan mereka itulah segala orang yang wasil kepadanya. Wasil adalah orang yang sampai. Mereka itulah orang yang sampai kepada Allah. Maknanya orang yang telah sampai kepada Allah, mereka ini Allah memberikan ilmu mereka, ilmu yang luas bagaikan lautan. Ilmu mereka, dan ilmu yang Allah beri kepada mereka ini dipanggil ilmu wahbiyah, ilmu pemberian Allah. Maka ilmu ini ada dua. Satu dia panggil ilmu wahbi, pemberian,
Yang satu lagi ilmu kasbi, ilmu yang berbentuk usaha. Jadi untuk mendapat ilmu wahbi pemberian Allah Ta'ala ini, sehingga dia dapat mengenal Allah, makrifat kepada Allah, dia kena melalui kasbi. Kasbi ni maknanya dia kena usaha, dia kena belajar, dia kena menghafal, dia kena dia kena murajaah, ulang balik, dia kena mutalaah, mengkaji balik apa yang dia belajar, sehingga Allah meletakkan ilmu di dalam hatinya, sehingga kenal ilmu akan dirinya, sehingga dia dapat ilmu. Maka ketika mana dia mendapat ilmu tadi, pemberian ilmu daripada Allah itu dipanggil ilmu wahbi. Ilmu ini akan tidak habis-habis, bagaikan laut yang tidak bertepi. Maknanya, maka ilmu kasbi ini, kalau ilmu kasbi, ilmu yang dia dapat melalui jalan usaha, maka dengan ilmu yang dia dapat melalui jalan usaha ini, ilmu ini boleh hilang kalau tidak diamalkan. Ilmu ini lama-lama akan hilang di dalam hati kalau tidak diamalkan. Dan seandainya dia beramal dengan ilmu kasbi tadi, ilmu yang dia belajar, dia dapati ilmu tadi, maka lama-lama nanti Allah mengurniakan kepadanya ilmu wahbi ataupun ilmu laduni di sisi Allah Ta'ala. Maka dikatakan bahawa siapa yang diberi ilmu pemberian Allah, belanjakan ilmu tadi. Jangan kita menyembunyikan ilmu, bahkan membelanjakan ilmu tadi, kerana itu anugerah daripada Allah. Maka setelah Allah memberi ilmu Allah Ta'ala beri kepada dia, sehingga ilmu yang dimaksudkan itulah ilmu makrifat kepada Allah, mengenal Allah Ta'ala. Dengan itu Allah memberi ilmu yang luas kepadanya. Liyunfik zu sa'atin, belanjakanlah bagi orang yang ada keluasan. Maka hendaklah dia belanja dengan cara macam mana? Dengan cara dia mengajar, dia berdakwah, dia memberi nasihat, dia menyampaikan ilmu. Jadi ini dikira membelanjakan ilmu. Maka membelanjakan ilmu apa yang Allah Ta'ala beri kepadanya, itu dipanggil orang yang pemurah. Siapa yang membelanjakan apa yang Allah beri, itu diberi ilmu, orang yang pemurah. Apa yang kita boleh belanja, benda yang kita ada. Kita boleh belanja benda yang kita ini ada, kita boleh belanja. Ilmu itu yang kita boleh belanja, sama ada ilmu, sama ada harta. Baik, tapi perbahasan ini bukan banyak pada harta. Perbahasan di sini lebih kepada ilmu. Apabila diberi ilmu, jadi ilmu ada dua, wahbi dengan kasbi. Kasbi, kamu usaha, kamu belajar dapat ilmu. Allah Ta'ala beri ilmu laduni ataupun ilmu wahbi, pemberian Allah Ta'ala. Kerana disebut di dalam hadis, sesiapa yang beramal dengan apa yang dia ketahui, man amila bima alima, siapa yang beramal dengan ilmu yang dia ketahui, warasallahu ilmun, Allah Ta'ala beri kepada dia akan ilmu ma la ya'lam, ilmu yang dia tidak mengetahui. Dia tak tahu, Allah beri ilmu yang dia tak belajar, Allah Ta'ala beri. Baik, ilmu kasbi ini umpama apa? Umpama kita gali satu lubang, satu lubang, kita isi air dalam. Lama-lama kalau mari sahaja kita gali lubang, kita isi air, kadang-kadang bila mari saja matahari, air jadi kering. Ilmu begitulah, kadang-kadang ilmu jadi hilang. Ilmu jadi hilang. Tetapi kalau ilmu wahbi ini, kita gali, air keluar daripada bawah, seperti air mata air, maka mari cahaya matahari pun tidak kering-kering. Begitulah gambaran ilmu wahbi dengan ilmu kasbi. Maka dalam keadaan macam itu, orang yang diberi ilmu wahbi, pemberian Allah, dia membelanjakan. Kerana apa? Dia orang wasil, orang yang sudah sampai kepada Allah. Bila Allah Ta'ala beri makrifat kepada dia, dia kenal Allah, maka dengan ilmu-ilmu yang Allah beri pada dia, hendaklah dia belanja. Dia mengajar, berdakwah, mengajar, sebarkan ilmu sebaik-baiknya. Tetapi satu golongan ini dikira orang yang wasil kepada Allah.
Barang siapa yang dipicitkan atasnya rezeki. Apa makna picit? Yakni disempitkan. Allah Ta'ala tak beri baginya rezeki sebagaimana orang wasil tadi. Macam kita ni sekadar Allah Ta'ala bagi tadi, dan tak sampai lagi kita ini, maknanya sampai kepada makrifat, dan kita tak sampai lagi pada makrifat, baru nak belajar. Barang siapa dipicitkan di rezeki, disempitkan, picit tu sempit, atasnya rezekinya, atas rezeki Allah, maka hendaklah belanjakan daripada barang yang dianugerahkan Allah akan dia. Belanjakan juga. Apa makna belanjakan juga ni? Kamu belanja sekadar kamu. Ada rezeki, bagi sekadar mampu. Ada ilmu, bagi sekadar kita tahu ilmu. Jadi macam ustaz kata, ustaz tak pandai, tidak ada ilmu, hanya menyampaikan apa yang Allah beri, ikut kadar kita. Ikut kadar kita. Sebab tu Rasulullah menyatakan, bali'ani walau ayah, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Jadi untuk itu sebarkan kebaikan, berilah ilmu, walaupun kita bukan ustaz, walaupun kita bukan ahli ulama, sampaikanlah ilmu, kerana itu kebaikan. Dan sebaik-baik ilmu yang kita sampaikan adalah ilmu yang kita beramal dengannya. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita dapat beramal dengan ilmu yang kita pelajari. Baik, lalu dikatakan lagi, maknanya itu, kalaulah Allah Ta'ala beri kita ini tak sampai lagi pada Allah, tapi Allah memberi kurniaan dengan kadar yang sedikit sahaja ilmu, kerana Allah tak luaskan lagi, maknanya disempitkan lagi dengan sebab-sebab tertentu, maka kamu belanjakan juga dengan anugerah yang Allah beri. Kamu sampaikan juga ilmu, dan kamu kena lagi dalam belajar. Belajar kerana rezeki yang kamu dapat itu tidak menyampaikan kamu kepada orang yang wasil, orang yang sampai kepada Allah. Dan mereka itulah segala orang yang berjalan kepadanya, yakni orang yang masih berjalan kepada Allah Ta'ala. Walaupun kita dapat ilmu bagi tahu, tapi kita kena ingat kedudukan kita macam mana. Kedudukan kita belajar, maka kita kena lebih belajar ilmu. Belajar ilmu untuk kita mencapai makrifat, mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka di sini kita kena faham apa tujuan ilmu yang kita belajar. Jadi tujuan ilmu yang kita belajar supaya kita mengenal Allah. Dan bila kita mengenal Allah, kita dapat beribadat mengikut kehendak Allah. Bila kita mengikut kehendak Allah, kita akan mendapat keredaan Allah Ta'ala. Jadi ilmu yang dikhendaki itu adalah ilmu yang mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana orang yang mencapai ketakwaan membawa kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, lalu dikatakan bahawa yakni segala orang yang wasil. Bila sebut wasil, para jamaah kena faham, ini orang yang mencapai makrifat Allah. Orang yang telah sampai makrifat Allah, telah diluaskan atas mereka itu rezeki. Allah beri rezeki. Rezeki mana? Rezeki hatinya. Yakni Allah memberi rezeki ilmu. Maka manusia ni rezeki, banyak orang faham kepada harta. Rezeki ada 3. Satu, rezeki dunia. 1, rezeki dunia. 2, rezeki agama. 3, rezeki akhirat. Rezeki ni ada 3. 1, rezeki dunia. Rezeki dunia, rezeki yang kita faham hari ini. Dapat duit banyak, jadi orang kaya, dapat projek besar, itulah rezeki yang kita faham. Itu rezeki dunia. Rezeki dunia Allah tidak memandangnya, kecuali betul-betul digunakan pada jalan yang Allah rada. Rezeki dunia. Dan rezeki dunia ini Allah beri juga kepada Qarun. Rezeki dunia ni Allah beri juga pada Fir'aun. Fir'aun kaya, Qarun kaya maknanya. Maka Allah Ta'ala beri rezeki dunia. Yang kedua, rezeki apa? Rezeki yang kedua, rezeki agama. Yang ni yang dimasukkan, yang kita bicara malam ni, rezeki agama. Rezeki agama itu apa? Rezeki agama itu Allah memberi rezeki kepahaman kita kepada Allah.
ketauhidan kita kepada Allah, itu rezeki agama. Rezeki iman Allah bagi pada kita. Rezeki ilmu yang dapat menyuluh hati kita, itu rezeki yang Allah beri. Termasuk juga rezeki ibadah, dapat melakukan ibadah kepada Allah, itu rezeki. Rezeki ini lebih besar daripada rezeki dunia. Perbahasan kita yang lalai ini, perbahasan orang ahli dunia, seperti kita yang lalai ini, perbahasan orang rezeki ialah duduk kepada rezeki dunia. Orang-orang salik kepada Allah, bila berjalan kepada Allah, bukan perbahasan rezeki dunia dah. Dia pergi kepada yang kedua, perbahasan rezeki agama. Rezeki dunia Allah beri belaka. Orang Islam, orang beriman, orang fasik, orang munafik, orang kafir, Allah beri belaka. Maknanya mengikut kadar masing-masing. Akan tetapi rezeki agama Allah hanya memberi kepada orang yang beriman. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun rezeki akhirat ialah husnul khatimah. Husnul khatimah, dijauhkan daripada azab, dimasukkan dalam syurga, dikurniakan pahala yang banyak. Itu rezeki akhirat. Baik. Lalu dikatakan bahawa apabila seorang tadi, orang yang sampai kepada Allah, segala orang yang sampai, wasil itu yang sampai kepada Allah, telah diluaskan atas mereka itu rezeki hatinya, yakni Allah Ta'ala beri rezeki pada hatinya. Apa dia? Rezeki pada hati itu adalah, ataupun makanan hati itu ilmu. Makanan jasad itu makanan yang kita makan, itu makanan jasad. Makanan hati zikrullah dan juga ilmu antaranya. Maka rezeki hatinya ma'arif diniyah, pengenalan agama, ataupun boleh jadi dengan perkataan ma'arif laduniyah pun boleh juga, yakni pengenalan ilmu-ilmu yang berbentuk pemberian Allah laduni. Maka dikatakan bahawa apabila Allah Ta'ala memberi seseorang itu rezeki dengan sebab dia sampai kepada Allah Ta'ala, apa rezekinya? Ini rezeki besar, lebih besar daripada segala projek yang dapat atas muka dunia. Kita nak dapat projek besar-besar, pergi jumpa orang paling besar atas muka dunia ni, orang nombor satu, pergi jumpa Perdana Menteri lah, timbalan, dapat projek besar-besar. Itu kecil saja. Itu bukan projek besar. Kalau kata, Ustaz, saya dapat projek besar, Ustaz, 3 juta, 5 juta, itu bagi kita bukan besar. Yang besar ini projek yang besar ni. Apa dia? Yakni apa dia yang dikatakan ilmu yang besar? Ilmu adalah ma'arif diniyah, pengenalan ilmu agama. Kerana itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Sesiapa yang Allah nak beri kebaikan kepadanya, maka Allah beri faham dia pada agama. Baik. Maka orang yang wasil ini, orang yang betul-betul mencapai makrifat, dia diberi kurnia pada hatinya ma'arif diniyah, pengenalan agama, dan faham hakikat, dan Allah mengurniakan kepadanya pemahaman tentang hakikat-hakikat. Apa maksud hakikat di sini? Hakikat di sini adalah kefahaman yang sebenar berkaitan dengan ketuhanan, ataupun kepahaman yang sebenar berkaitan dengan alam semesta. Alam semesta, orang yang tengok alam baru ingat Allah. Tapi ada orang tengok Allah, terus tengok Allah Ta'ala tanpa melihat pada alam. Maka dikatakan bahawa orang yang telah wasil kepada Allah Ta'ala ini, telah sampai kepada Allah, Allah beri dia faham hakikat yang sebenar, ciptaan Allah. Hakikat yang sebenar daripada Allah Ta'ala dengan isyarat. Apa makna isyarat ini? Iaitu dengan petunjuk Allah, ataupun kita kata seperti ilham. Seperti dengan ilham di dalam mukhatabat dan juga munajat. Di dalam mukhatabat, percakapan dia dengan Allah, dan munajat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak bagi tahu bahawa orang-orang yang ahli makrifat ini, yang telah sampai kepada Allah, mereka diberi ilmu.
Ilmu yang Allah beri pada mereka, ilmu bukan bentuk lidah, ilmu bentuk hati. Kerana ada pun kita ini kadang-kadang Allah beri ilmu duduk lidah tapi hati jahil. Tapi yang dimaksud di sini hati yang alim. Walaupun lidah nampak jahil, lidah jahil tapi hati alim. Ataupun hati yang alim, lidah juga fasih, lidah pun alim. Jadi sekarang ini dikatakan bahawa orang yang telah sampai kepada Allah Ta'ala ini, mereka ini adalah orang yang memahami ilmu agama, dan mereka ini memahami hakikat ketuhanan yang sebenar, dan mereka juga dapat ilham-ilham yang baik dan melalui mukhatabat dan juga munajat. Percakapan dia dengan Allah dan munajat kepada Allah. Percakapan dia dengan Allah seumpama doa-doa, munajat dia kepada Allah, rayuan-rayuan ini seperti dia merayu doa yang penuh dengan rayuan kepada Allah Ta'ala. Para jamaah sekalian, di atas muka dunia ini ada satu nikmat sebenarnya. Apa dia nikmat? Nikmat munajat pada Allah. Kalau kita duduk di malam hari sebelum daripada kita tidur ataupun lepas pada tidur, kita angkat tangan, kita munajat, kita mengadu betul-betul pada Allah, itu nikmat yang sangat besar sebenarnya. Maka orang-orang yang telah sampai kepada Allah, mereka ini sentiasa mukhatabat, bercakap-cakap dengan Allah, munajat, merayu-rayu dengan Allah, hingga mengambil dalil mereka itu dengan dia atasnya, mereka mengambil dalil dengan Allah. Dengan Allah, maknanya dengan Allah mereka akan dapat mengambil dalil dengan Allah. Maknanya apa? Maknanya hati mereka sudah hidup. Tengok Allah belaka, Allah yang mencipta segala-galanya. Berbeza dengan yang satu lagi, orang macam kita, orang yang salik pada Allah, segala-galanya dicipta oleh Allah. Melihat alam baru melihat Allah Ta'ala. Maka dikatakan bahawa orang yang sudah mencapai makrifat pada Allah Ta'ala ni, adakah mereka tidak melakukan maksiat? Mereka di kalangan orang yang terpelihara daripada maksiat. Namun kalau mereka jatuh juga kepada maksiat, boleh. Kerana manusia ni kadang-kadang dia jatuh pada maksiat. Maksiat mereka tak macam maksiat kita. Maksiat kita kadang-kadang kerana maksiat lidah, mata, tangan, kaki, kemaluan dan seumpamanya. Maksiat mereka adalah lupa mereka daripada mengingati Allah Ta'ala. Baik, ada juga mereka jatuh, bukan tidak, mereka tidak jatuh kepada maksiat, mereka jatuh tetapi terus dipimpin oleh Allah, terpelihara oleh Allah Ta'ala. Baik, kita tengok. Lalu dikatakan bahawa maka mereka lah orang yang ahli keluasan. Itulah orang yang ada keluasan sebenarnya. Siapa? Orang yang diberi ilmu agama, orang yang hatinya dikurniakan ilmu, kekayaan ilmu yang melimpah ruah. Itulah dia yang dikatakan orang yang ada keluasan. Maka mereka, keluarlah mereka itu daripada terpenjara. Terpenjara melihat yang lain, melihat lainnya kepada padang tauhidnya, dan hati mereka sudah tidak terpenjara, dia keluar dah, hati mereka keluar dah, maka melihat kepada lapangan ketauhidan kepada Allah. Maknanya apa? Hati mereka sudah tidak ada lagi yang lain, penjara-penjara yang lain sudah tidak ada, yang ada hanya kebebasan hatinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila hati sudah bebas, maka dalam keadaan macam itu, dia dikurniakan dengan pelbagai rahsia Allah, ilmu Allah, maka dia akan membelanjakan pada jalan Allah. Maksud belanja apa? Yakni mereka menyampaikan ilmu, berdakwah, dan juga dalam waktu yang sama mereka itu memberi ataupun maknanya mengajak kepada orang beramal. Maka mengajak pada orang beramal itu dikira membelanjakan akan apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepadanya. Kucing mari terganggu sikit, tak apa, insyaAllah. Baik, lalu dikatakan lagi, tapi kat mana dah?
maka luaslah nazar mereka itu, pandangan mereka itu, maka dibelanjakannya atas sekadar barang yang kepada mereka daripada keluasan. Setelah hati-hati mereka ini sudah tidak dibelenggu, kita payah nak dapat ilmu sebab hati kita ni macam-macam masuk dengan fikir kepada harta, nak harta banyak, masuk kepada fikir permainan, masuk kepada fikir hiburan, masuk jadi hati kita ni tak boleh nak terima ilmu, campur dengan maksiat lagi menyebabkan hati tak boleh nak masuk ilmu. Al-ilmu la yuhda lil asi, ilmu tidak akan lekat pada ahli-ahli maksiat. Tetapi orang-orang yang sampai kepada Allah, mereka itu sudah bebas belaka, hati mereka tak ada fikir dah. Nak fikir harta tak ada, nak fikir kepada pekerjaan tidak ada, nak fikir kepada hiburan tidak ada, nak fikir pada permainan tidak ada. Tidak ada lagi. Orang-orang yang sudah sampai makrifat, hati mereka sudah bebas daripada penjara. Kita ni dipenjara dengan apa? Dipenjara dengan permainan, hiburan, perhiasan, kekayaan, pangkat, kemasyhuran, macam-macam benda penjara dalam hati kita. Maka orang yang telah wasil kepada Allah, dia telah keluar daripada maknanya keluar daripada penjara. Maknanya bila sudah keluar daripada penjara, akhirnya dikatakan bahawa hatinya sudah lapang luas. Kuliah ustaz kadang-kadang biasa, kalau ada kucing selalu biasa akan berdampingan, biasanya begitu. InsyaAllah. Baik, kita sambung balik. Maka dikatakan bahawa apabila hati mereka sudah keluar daripada penjara-penjara, maka luaslah pandangan hatinya. Maka dengan luas pandangan hatinya, yakni luaslah ilmu yang Allah berikan kepadanya, maka disampaikan ilmu tadi. Disampaikan mereka ilmu tadi mengikut keluasan. Jadi di sinilah orang yang pemurah. Orang yang pemurah adalah orang yang membelanjakan apa yang Allah beri. Apa yang Allah beri. Jadi kalau Allah beri harta, dia belanjakan harta, dia pemurah. Kalau Allah memberi ilmu, dia membelanjakan ilmu, dia pemurah dengan ilmu. Tetapi antara pemurah ilmu dengan pemurah harta, pemurah ilmu lebih tinggi kedudukan dia daripada pemurah harta. Maknanya, maka hendaklah seseorang tadi menjadi pemurah, dan pemurah itulah ciri hamba Allah yang saleh. Maknanya, dan pemurah itu adalah memberi sesuatu yang Allah berikan kepadanya terhadap orang lain, beri kepada orang lain, maka itu dipanggil pemurah. Tetapi ingat, macam mana kalau kita nak beri kepada orang, maknanya sedangkan kita masih lagi dalam keadaan lalai kepada Allah. Ya, kalau ditanya macam mana, jauh lagi kita nak mencapai itu, ya betul, hati kita memang jauh, tetapi kita kena berusaha dan mohon kepada Allah agar Allah memberi kita ini, maknanya memberi kepada kita kebaikan, dan menjadikan kita ini hamba Allah yang soleh. Jadi kepada para jemaah, kalau Allah memberi keluasan harta, infak fisabilillah, infak fisabilillah, belanjalah, ambil sekadar yang perlu pada kita, kemudian belanjakan pada jalan Allah. Ilmu begitu juga, kita kena amalkan ilmu kita, kemudian kita akan sampaikan kepada orang. Ada setengah-setengah orang yang soleh, mereka itu beramal dahulu, setelah beramal baru menyampaikan ilmunya kepada orang lain. Baik, lalu dikatakan lagi, dan segala orang yang salih itu, orang yang salih berbeza dengan orang wasil. Orang yang salih adalah orang-orang yang masih lagi berjalan kepada Allah. Allah tidak mengurniakan lagi ilmu yang luas kepada dia. Maknanya Allah tak beri lagi ilmu yang luas pada dia, dan dia dalam keadaan berjalan kepada Allah. Maka orang yang salih itu telah picik ini sempit, picikkan mereka itu dalam segala rezeki ulum. Allah sempitkan daripadanya tentang rezeki ilmu, ilmunya tidak luas.
Maknanya Allah Ta'ala beri sekadar wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Maka dikatakan tidaklah aku beri, Allah Ta'ala kata tidak aku beri ilmu pada seseorang itu kecuali sedikit. Maka dikatakan bahawa orang yang salih berjalan kepada Allah, Allah tidak masih lagi Allah tidak memberi dia pembukaan ilmu, dia masih lagi sempit, picit, maknanya sempit. Allah tak buka lagi segala rezeki ilmu, dan juga faham, yakni kepahaman agama. Maka terpenjara mereka itu. Maka ketahuilah kita ini masih lagi duduk dalam penjara. Maknanya saya pernah cerita itu sekali kan, ketika mana saya menyampaikan ilmu, saya berceramah, saya berceramah di penjara, bercakap tentang bab taubat rasanya, lalu mereka menangis ramai para ahli-ahli bahawa banduan menangis. Bila banduan menangis, saya bawa satu orang tu kata saya duduk di luar penjara, tak payah nak menangis, tapi saya tengok banduan yang duduk dalam penjara ni mudah menangis. Maka saya mengatakan bahawa zahirnya mereka di penjara, tapi hakikatnya mereka tak penjara pun. Hakikatnya mereka lebih bebas daripada kita. Bebas daripada kita. Zahirnya memang begitu. Maknanya dia di penjara. Tapi hakikatnya dia lebih bebas pada kita. Kita pula zahir bebas, tapi hakikatnya hati kita terpenjara. Dia tanya kenapa begitu? Sebab dia kata orang-orang yang duduk dalam penjara, apa yang dia fikir? Dia nak fikir bisnes, dia tak ada fikir bisnes. Dia nak fikir projek, dia tak ada fikir projek. Dia fikir dia duduk apa dia nak buat. Kalau dia fikir nak sembahyang, nak zikir, nak taubat pada Allah, itu maknanya hati sedang bebas keluar daripada Allah. Maknanya keluar daripada penjara hati dia. Maka dalam keadaan macam itu, orang yang sampai kepada Allah Ta'ala ini, Allah Ta'ala beri ilmu kepada dia, tetapi orang yang Allah tak beri lagi ilmu, dia itu masih duduk dalam keadaan terpenjara. Jadi bila terpenjara, kita duduk dalam ibadat, kita rasa kita ibadat dah. Tadi pergi masjid, contoh, pergi masjid, pergi surau, kita sembahyang jemaah, lepas tu ada kuliah majlis ilmu, kita pun pergi kuliah majlis ilmu, kita rasa kita dah belajar dah molek dah, tetapi masih lagi kita duduk dalam penjara. Duduk penjara. Lalu dikata maka terpenjara mereka itu di dalam picik, dalam kesempitan, khayalan. Apa makna khayalan? Khayalan macam mana? Yalah, macam-macam kita khayal. Tahun depan nanti nak bina rumah lah, nanti bulan, dalam 2-3 bulan nanti saya akan dapat projek ni lah, dalam tahun depan saya akan dapat duit banyak. Itu semua khayalan. Khayalan inilah memberi hijab kepada kita, yang menyebabkan kita tidak sampai kepada Allah Ta'ala. Maka dikatakan khayalan rusum ni kita panggil gambaran, gambaran yang ada dalam hati kita. Jadi apa yang ada dalam hati kita, apa yang ada dalam fikiran kita, apa yang ada dalam hati kita, maka yang ada di dalam hati kita, yang ada dalam fikiran kita, maka itulah kita dalam keadaan berjalan kepada Allah Ta'ala, dalam keadaan kita membawa apa yang kita ada. Apa yang kita ada? Khayalan, gambaran. Maka itu bermakna kita adalah orang yang tidak dapat lagi rezeki. Kita tidak ada keluasan rezeki ilmu. Maka tidak ada keluasan rezeki ilmu lagi. Kenapa? Kerana ditutupi dengan khayalan rusum. Maka dibelanjakan mereka itu daripada barang yang didatangkan Allah akan mereka itu daripada rezeki yang picit. Namun dapatlah ilmu kita, tapi ilmu kita sempit lah, tak banyak. Maka dengan ilmu yang tak banyak, belanjalah dengan apa yang ilmu yang tak banyak. Yang paling penting jadi pemurah. Pemurah dengan ilmu. Baik, contohnya dikatakan bahawa kalau kita ingin ilmu,
untuk mendapatkan ilmu, jawapannya hati hendaklah bersih. Hati hendaklah suci. Hati kita ini kalaulah didatangi maksiat, maka terkeluarlah ilmu. Ilmu akan keluar. Kalau kita masukkan maksiat, kita tak boleh masukkan ilmu. Kalau kita keluarkan maksiat, maka ilmu boleh masuk. Maka kenapa ilmu kita tak boleh dapat banyak? Kerana bekas nak letak ilmu itu hati, kita telah isi yang banyak selain daripada ilmu. Kita isi bekas itu, kita isi khayal kita, khayal kita, angan-angan kita isi gambaran-gambaran kita. Maka bila kita isi gambaran-gambaran, khayalan, maka sedikitlah ilmu dapat. Walaupun sedikit ilmu, kata pengarang kitab kita, kamu belanjalah mengikut kadar yang kamu ada. Maknanya sekadar itulah, tak apa. Maknanya apa? Belanja ini, yang pertama kita menyampaikan ilmu, yang kedua kita belanja ialah kita beramal sekadar apa yang kita mampu. Beramal sekadar yang kita mampu, maknanya dan kita memberitahu kepada orang lain sekadar yang kita mampu mengikut kadar yang kita ada. Maka di sini penting. Kita bersama dengan para ulama, bersama dengan para guru, kerana mereka yang Allah beri kelebihan-kelebihan ilmu ini, kita boleh ambil daripada mereka. Dan juga kita perlu juga maknanya menggunakan ilmu tadi, yakni dengan beramal dan menyampaikan sekadar yang kita mampu. Di sini setengah-setengah daripada para sahabat mereka mendapat ilmu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka menyampaikan ilmu mereka kepada isteri dan anak-anak mereka, dan juga menyampaikan ilmu kepada ahli keluarga ataupun jiran tetangga sekadar mana yang mampu. Hari ini kita bertemu dengan orang, sahabat-sahabat kita, ilmu-ilmu yang kita belajar kita tidak belanjakan. Kita pergi dengar kuliah maghrib, kita dengar ustaz ni, kita dengar rancangan tanyalah ustaz, kita dengar. Tapi bila kita bertemu dengan orang, kita bertemu dengan orang dekat, kita tak belanjakan apa yang kita dapat. Hasilnya yang berlaku hari ni apa? Kita bertemu dengan orang yang tidak bercakap tentang agama. Jumpa orang ni cakap bab permainan, jumpa orang ni cakap bab hiburan, jumpa orang ni cakap bab pekerjaan, cakap kebendaan, keduniaan. Akhirnya tidak menjadi pemurah kita dengan apa yang Allah ada. Jadi di sini nak memberitahu, pengarang kita nak bagi tahu, salah satu jalan mendapatkan ilmu ialah kamu membelanjakan dengan apa yang kamu tahu. Kamu belanjakan dengan apa yang kamu tahu, itu jalan antaranya untuk mendapat ilmu. Dan belanja itu mengikut kadar kamu, sedikit-sedikit lah maknanya. Walaupun satu hari hanya kita dapat, saya mendengar hadis Nabi begini. Maka ada dua orang sahabat, satu Sayyidina Umar Al-Khattab, satu Huzaifah Al-Yaman. Huzaifah Al-Yamani. Maka Sayyidina Umar Al-Khattab ini, dia duduk dengan Rasulullah, dia nak belajar. Dia nak belajar dengan Rasulullah, sehingga dia seolah-olah tak nak bekerja kerana nak duduk dengan Rasulullah. Lalulah Rasulullah memberitahu pada Sayyidina Umar Al-Khattab bahawa sesungguhnya pada diri kamu ada hak kamu, pada ahli keluarga kamu ada hak kamu, daripada isteri kamu ada hak kamu, daripada maknanya kamu ada hak, maknanya kamu ada tanggungjawab. Lalulah akhir sekali dia berpakat dengan Huzaifah Al-Yaman. Dia kata, hari ini aku ambil ilmu dengan Nabi, maknanya aku akan sampai pada kamu. Besok aku bekerja, mu pula ambil ilmu daripada Rasulullah, kemudian mu sampaikan kepada aku, supaya aku dapat kerja, kamu dapat kerja, ilmu pun dapat belajar. Maka ilmu ini dikatakan bahawa apabila kamu dapat, kamu jadikanlah diri kamu pemurah. Macam mana nak jadi diri pemurah para jamaah sekalian? Menjadi diri kamu pemurah adalah kamu menyampaikan apa yang telah kamu dapat. Tapi malam nak tanya sikit boleh tak? Nak tanya sikit. Kita berjalan, kita naik kereta dengan kawan kita, kita cakap buat apa? Kita pergi rumah kawan kita, kita jumpa kawan kita, kita bercakap buat apa?
maka kita tidak belanjakan. Kalau kita faham, tidak ada percakapan kita kecuali percakapan agama, yang memberi manfaat. Moga-moga Allah Ta'ala ampunkan akan segala dosa-dosa kita. Moga-moga Allah Ta'ala bagikan kita orang yang mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita harapkan Allah mengampuni akan segala dosa-dosa kita. Baik, lalu dikatakan bahawa dalam fikiran kita banyak khayalat rusum, maka dibelanjakan mereka itu daripada barang yang didatangkan Allah akan mereka itu daripada rezeki yang pecik, rezeki yang sempit. Dia membelanja sekadar yang ada hingga berkehendak kepada istidlal, hingga berkehendak kepada mencari dalil atas yang tiada berkehendak ia kepada dalil. Tiada berkehendak ia kepada dalil Allah, sehingga mencari Allah kena cari dalil. Kena cari dalil, dalil Allah. Jadi ilmu kita ini nak mencari Allah, hati kita nak mencari Allah ni, terpaksa kita kena cari dalil supaya ingat Allah. Tengok alam baru ingat Allah Ta'ala. Ini orang yang salik. Orang yang wasil tengok Allah, terus ingat kepada Allah yang mencipta alam. Begitu. Jadi tidak sama keadaan orang yang wasil, orang yang sampai kepada Allah, dengan orang yang salik, orang yang masih lagi berjalan. Dan tiadalah berat akan manusia itu melainkan barang yang didatangkan akan dia daripada ilmu ataupun amal. Maka seseorang tadi hendaklah dia beramal dengan ilmu yang dia ketahui. Maknanya ketahui ataupun rezeki lagi akan dijadikan Allah Ta'ala kemudian daripada suka itu mudah, dan berdiri pada hak waktunya, dan bagi tasdik janjinya. Dan apabila sesuatu orang tadi, bila Allah Ta'ala memberi rezeki kepadanya, maka Allah akan mempermudahkan dia. Bila Allah memberi rezeki ilmu, maka Allah akan mempermudahkan amal. Maka dikatakan bahawa Allah memberi kepada kita ini adalah untuk memudahkan kita belajar ilmu untuk mempermudahkan kita, dan kita hendaklah beramal dengan ilmu yang Allah Ta'ala bagikan kepada kita. Setelah seseorang itu dapat ilmu, maka Allah permudahkan. Setelah Allah Ta'ala sampaikan dia kepadanya, maka Allah mempermudahkan. Jadi mudahlah kita nak beramal, mudah kita nak sembahyang, nak berzikir, jadi mudah. Kerana apa? Kerana sudah dekat dengan Allah. Sudah orang Allah Ta'ala kata sudah sampai, dikatakan sudah sampai dia kepada Allah. Dengan apa? Dengan jalan mempelajari ilmu. Mempelajari ilmu. Jadi dengan jalan mempelajari ilmu ini, maka membawa seseorang tadi maknanya dikurniakan ilmu, dan apabila Allah memberi ilmu kepada dia, maka hendaklah dia membelanjakan ilmu. Manusia ini ada empat. Manusia ini ada empat keadaan dengan ilmu dan juga harta. Kalau ada orang Allah Ta'ala beri dia pemurah dari segi ilmu. Ada orang dia ini pemurah dari segi harta. Antara dua ini, kekayaan ilmu dengan kekayaan harta, ramai orang nak kekayaan harta, tetapi sebenarnya kekayaan ilmu itu lebih besar daripada kekayaan harta. Maknanya kemuliaan ilmu lebih besar daripada kemuliaan harta. Maka ada orang yang Allah memberi dia ilmu, Allah tidak memberi dia harta, dia selamat kerana ilmu boleh menjaga dia. Yang kedua, ada orang yang Allah memberi dia akan ilmu dan harta, dia juga selamat. Allah memberi dia ilmu, tidak diberi harta, selamat. Allah memberi dia ilmu dan harta, dia juga selamat. Seandainya dia membelanjakan harta pada jalan Allah berdasarkan ilmu yang dia ada. Yang ketiga, Allah memberi harta tetapi tidak memberi ilmu. Ini bahaya, boleh membawa tidak selamat. Harta ada tetapi ilmu tidak ada. Kalau harta ada tidak ada ilmu,
duduklah dengan orang yang berilmu supaya selamat kita juga. Selamat kita. Kadang-kadang bimbang berkawan dengan orang kaya-kaya ini, bimbang takut disalahfahami. Maknanya tadi kena orang yang ada harta kena belajar supaya selamat dia. Jadi yang ada ilmu, yang ada harta tidak diberi ilmu, tidak selamat. Tidak selamat kecuali dia belajar dengan orang alim yang dapat menjaga dia. Yang keempat ini paling bahaya. Tidak diberi ilmu, tidak diberi harta. Ini paling tidak selamat. Tak beri ilmu, tidak diberi harta. Maka jadilah pemurah mengikut apa yang Allah kurniakan kepada kamu. Siapa yang dikurniakan ilmu, pemurahlah dengan ilmu. Sesiapa yang dikurniakan harta, maka pemurahlah dengan harta. Kerana sifat pemurah itu adalah sifat hamba Allah yang soleh. Maka rebutlah kekayaan, carilah kekayaan. Maka orang-orang kebanyakan orang menyibukkan diri mencari kekayaan dunia. Tetapi orang-orang yang ingin menjadi orang yang soleh, mereka menyibukkan diri mencari kekayaan ilmu. Dan kekayaan ilmu tidak memberi manfaat lagi. Sebagaimana kekayaan harta. Kekayaan harta tidak memberi manfaat seandainya tidak membelanjakan pada jalan Allah. Kekayaan ilmu tidak memberi manfaat seandainya tidak beramal dengan ilmu yang dia pelajari. Maka yang harta belanja, yang ilmu amal. Ilmu yang harta belanja, yang berilmu beramal, hendaklah dilakukan. Dia belanja harta, dia belanjakan ilmu, hendaklah dalam keadaan ikhlas. Maknanya hendaklah dalam keadaan ikhlas, supaya bila dia belanja ikhlas. Apabila sehingga dia ini beramal dalam keadaan ikhlas. Sehingga setelah beramal ikhlas, jaga dia dalam keadaan takwa kepada Allah. Bertakwalah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan bahawa bila Allah didatangkan akan dia daripada ilmu dan ataupun amal, Allah Taala beri ilmu, Allah Taala beri amal ataupun rezeki, lagi akan dijadikan Allah kepadanya suka itu mudah. Bila Allah memberi dia ilmu, kemudian Allah memberi dia amal, kemudian Allah memberi dia rezeki, maka kesusahan itu akan bertukar menjadi kesenangan. Maknanya kita tengok orang soleh banyak beramal, dia mudah dia beramal, mudah saja nak sembahyang sunat. Senang sebenarnya dia berusaha sehingga Allah memberi kepada dia. Cara mendapat sesuatu, maka pengarang kitab kita memberitahu muamalah kita dengan Allah tak sama dengan orang. Maknanya kadang-kadang kita beri pada orang, kita pun tak ada. Orang yang dapat lupa dah kita. Tetapi Allah Ta'ala, kita memberi pada jalan Allah, memberi harta, membelanjakan ilmu, Allah tidak lupa, Allah menambahkan. Maka diberitahu bahawa sifat orang soleh ini pemurah. Apabila dibelanja, Allah yang Maha Pemurah akan beri kepadanya. Maka jadilah kamu orang yang pemurah dengan membelanjakan apa yang Allah kurniakan kepada kamu, apa yang Allah berikan kepada kita. Allah kurniakan ilmu, belanjakan ilmu, sampaikan ilmu. Allah beri harta, belanjakan harta. Sehingga menjadikan diri kita orang yang saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu yang kerumusan apa yang kita nak kata pada malam ini, hendaklah kita menjadi orang yang bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Kemudian dikatakan seseorang itu hendaklah, maknanya setiap orang yang berada
yang Allah beri keluasan ataupun kurang, sama ada keluasan dia Allah Ta'ala memberi kepada dia tetapi tidaklah mendapat keluasan yang besar, sama ada yang luas ataupun yang kurang daripada pemberian Allah, tetap kena menafkahkan apa saja mengikuti kemampuan masing-masing. Kalaulah harta, ikutlah kemampuan masing-masing. Ada orang alim, dia boleh mengajar tauhid, dia boleh mengajar fiqh, dia boleh mengajar sirah, dia boleh macam-macam ilmu dia ada. Maka belanjakan pada jalan Allah. Ada pun kita tak alim, nak mengajar fiqh pun tak pandai, tauhid pun tak pandai. Allah beri ilmu tasawuf lah kita ajar. Allah beri kita ilmu fiqh, tak mampu nak belajar tasawuf, fiqh lah kita, sekadar yang mampu kita menyampaikan dia. Maka dikatakan keberadaan yang kamu ada yang meliputi harta benda ataupun ilmu pengetahuan ataupun apa-apa yang Allah Ta'ala beri kepada kita itu, hendaklah kita berkewajipan membelanjakannya. Belanja tadak supaya kita sedar, jangan kita memiliki. Kita belanja habis, maka hanya ilmu bila belanja kau semakin bertambah. Harta berkurangan, tetapi dengan sebab kita pemurah, Allah akan tambah balik harta kita. Ilmu Allah juga tambah. Belanja ilmu akan ditambah oleh Allah Ta'ala ilmu. Bermakna muamalat kita dengan Allah, jadilah kita pemurah di sisi Allah. Dan kamu belanja, Allah terus akan tambah. Kamu belanja mengikut apa yang Allah beri. Ada orang yang diberi ilmu laduni, kasyaf, pembukaan ilmu, maka dia belanjakan. Ada orang yang macam kita, tak ada lagi ilmu, sekadar yang mampu, belanjakan sekadar yang ada. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada kita. Jadi sekadar ini sajalah yang dapat disampaikan. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan. Ustaz minta maaf banyak-banyak kerana Ustaz bukan orang alim, menyampaikan sekadar yang mampu yang Allah beri sahaja. Maknanya sekadar menyampaikan sekadar apa yang Allah kurniakan, dan mengharapkan antum semua mendapat kebaikan. Kalau ada yang tidak faham, bertanya kepada orang yang lebih alim. Ustaz bukan orang alim, bukan juga orang yang saleh. Maknanya hanya memohon keampunan daripada Allah Ta'ala dengan berkat doa-doa antum semua. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. InsyaAllah kadang-kadang nak buat bicara ilmu, kadang-kadang tak nak buat awal lewat, sebab kita dah terlibat dengan kuliah-kuliah maghrib. Namun insya-Allah kalau Ustaz tidak kuliah keluar daripada Terengganu, insya-Allah akan ada bicara ilmu, insya-Allah dengan izin Allah. Sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Harap-harap akan terus bersama dengan bicara ilmu, bicara hikam, dan moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepada jemaah kami yang sakit Engkau sembuhkan ya Allah, yang sempit rezeki Engkau luaskan ya Allah, dan tambahkanlah ilmu kami ya Allah, dan jauhkanlah kami daripada maksiat ya Allah. Dan kami mohon padamu ya Allah agar dikurniakan taubat nasuha sebelum kami wafat, dan kami mohon padamu ya Allah agar dikurniakan husnul khatimah, dijadikan kami hamba Allah yang saleh di sisimu ya Allah. Kami mohon keampunanmu ya Allah, jauhkan azab, masukkan kami semua dalam syurga-Mu ya Allah, masukkan kami semua dalam syurga-Mu ya Allah, masukkan kami semua ya Allah di dalam syurga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.